Okay, hai semua. Alright, hari ini kita akan belajar, saya akan bincang kertas modul pintas trial percubaan SPM Negeri Selangor set 1 ya. Okay. Jadi ini adalah kertas soalannya. Kita mulakan dengan kertas 1 ya. Okay, soalan 1. Apakah yang dilakukan selepas mengumpul data dalam suatu penyiasatan saintifik? Okay, so kita tengok apa yang perlu kita fokuskan ialah mengumpul data. Okay, maksudnya dalam penyiasatan saintifik, apabila kita telah mengumpul data, apa yang kita perlu buat? Kita perlu menginterpretasi dan menganalisis data. Okay, hipotesis kita akan buat sebelum kita jalankan eksperimen. Okay. Inference juga kita buat selepas kita membuat pemerhatian, dan mengenal pasti pemboleh ubah juga kita lakukan sebelum kita jalankan eksperimen. Okey. Soalan 2. Antara berikut yang manakah menunjukkan jisim atom relatif nitrogen yang betul? Okey, jisim atom relatif nitrogen yang betul. Okey, untuk soalan ini kita nak tengok bagaimana kita nak cari. Sebenarnya jisim atom relatif adalah kita bahagi dengan jisim satu atom karbon yang telah kita bahagi dengan 12. Okay? So purata jisim satu atom nitrogen kita bahagi dengan jisim atom karbon yang telah kita bahagi 12. Jadi kalau kita nampak A ni dia tak ada bahagi dengan 1/12. Sama juga dengan B, C ni ya kita nampak 1/12, tetapi D ni dia terbalik ya, nitrogen dengan karbon. Jadi jawapannya ialah C. Okey. Kita tengok pula soalan 3. Bahan G merupakan konduktor haba dan elektrik yang baik dalam keadaan pepejal dan leburan. Antara ikatan kimia berikut yang manakah terdapat dalam bahan G? Okey. Apa yang kita perlu nampak dekat sini, bahan dalam keadaan pepejal dan leburan dia boleh mengkonduksi haba dan elektrik. Okey. Kalau ikatan ionik, okey, biasanya kita tahu ikatan ionik dia boleh mengalirkan arus elektrik, tetapi dalam keadaan aqueous dan juga dalam keadaan aqueous ataupun larutan, kita kata dalam larutan ataupun dalam keadaan lebur sahaja. Okey, tetapi kalau dia konduktor haba dalam keadaan pepejal, yang boleh hanyalah logam contohnya. Jadi logam, bahan yang logam ini biasanya dia ada ikatan logam. Okey. Soalan 4. Antara berikut yang manakah contoh tindak balas yang berkadar tinggi? Berkadar tinggi maksudnya tindak balas yang cepat berlakulah. Okey, letupan mercun, ya cepatlah kan? Okey, fotosintesis tumbuhan hijau ini proses tindak balas yang perlahan ya. Pencernaan makanan pun tindak balas perlahan. Penguraian bangkai haiwan pun tindak balas yang perlahan ya. Jadi jawapannya ialah A. Soalan 5. Antara berikut yang manakah satu contoh ejen pengoksidaan? Okey, ejen pengoksidaan ada beberapa yang kita perlu ingat, okey, iaitu kalium permanganat berasid, okey, kalium dikromat berasid, okey, air klorin, air bromin. Ini yang biasa kita akan gunalah dalam tindak balas redox sebagai ejen pengoksidaan. Jadi kita tengok yang mana satu jawapan ada kat sini. Okey, kalau kita ingat 4 ni mudah kita nak tentukan jawapannya ialah A. Okey. Seterusnya nombor 6. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang tindak balas eksotermik? Okey, tindak balas eksotermik menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Okey, eksotermik ialah dia membebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, adakah suhu dia meningkat? Yes, suhu dia meningkat. Tindak balas menyerap haba daripada persekitaran salahlah kerana dia membebaskan haba ke persekitaran. Okey. Hasil tindak balas mengandungi lebih banyak tenaga berbanding dengan bahan. Dia terbalik ya. Bahan tindak balas akan mempunyai tenaga yang lebih banyak kerana dia membebaskan. Okey, jadi jawapannya ialah A. Okey. Nombor 7. Aiskrim biasa mengandungi minyak dan air yang tidak bercampur. Antara bahan tambah makanan berikut yang manakah ditambah untuk mengatasi keadaan ini? Jika kita ada makanan yang ada minyak dan juga air, kita akan tambahkan, kita panggil dia pengemulsi. Okey, antioksida adalah untuk mengelakkan makanan teroksida.
Okey, pemekat kita nak mekatnya macam untuk sos, untuk sup, okey, sup cendawan, okey. Penstabil untuk kita nak menstabilkan makanan. Okey, jadi pengemulsi adalah dia akan bantu untuk mengemulsikan makanan itulah minyak dengan air. Okey. Nombor 8. Raja 1 menunjukkan simbol perwakilan piawai bagi atom berilium. Apakah bilangan proton bagi atom berilium? Okey, dia tanya bilangan proton ya. Bilangan proton. Okey, nombor di atas ini adalah nombor nukleon. Dan nombor di bawah ini menunjukkan nombor proton. Okey, so senang saja jawapan dia ialah 4. Okey, C jawapan dia. Seterusnya, nombor 9. Raja 2 menunjukkan susunan elektron bagi atom X. Antara berikut yang manakah kedudukan X dalam jadual berkala unsur? Okey, dalam jadual berkala unsur, bagaimana kita hendak mengetahui? Pertama sekali kita susun balik susunan elektron ni. 2.8, petala kedua 8, petala ketiga 2, 3, 4, 5. 5, okey. Nombor di belakang ini akan memberikan dia kumpulan 15. Okey, dan kala di sini kita nampak ada 3 petala berisi elektron, jadi kita ada di kala 3. Okey. So kalau kita nampak nombor elektron valence ni ya, kalau valence elektron valence, okey, 1 kumpulan 1, 2 kumpulan 2. Okey, 1 dan 2 saja. Kemudian bila kalau 3 dia dah terus ke kumpulan 13. Okey, ini kumpulan 1, ini kumpulan 2. Okey, sebab kita ingat jadual berkala dia macam ni. Okey, 1 sini, 2 sini, 13 dekat sini. Dekat sini tak ada. Jadi sebab tu daripada 3 dia akan terus 13. Jadi sebab tu kita nampak 5 dia akan terus jadi grup kumpulan 15. Kumpulan 15 betul sini, tetapi ini salah kala 3. Jadi jawapannya ialah D. Okey. Soalan 10. Okey. Antara tindak balas berikut yang manakah tindak balas peneutralan? Okey. Tindak balas peneutralan adalah antara asid dan juga alkali. Okey, ataupun base lah. Okey. Jadi kita nampak dekat sini asid campur kalsium karbonat ini asid campur logam karbonat. Okey. Asid sulfurik campur kuprum oksida. Kuprum oksida. Asid sulfurik campur kalium permanganat. Asid sulfurik campur zinc. Okey, jadi antara yang ini yang manakah base? Okey, kita tahu ini semua asid. Okey, semua jawapan ni adalah asid yang pertama. Jadi kita nak cari siapa yang alkali dekat sini. Adakah kalsium karbonat sejenis alkali? Bukan, kerana kalsium karbonat adalah sejenis garam. Okey, sama juga dengan zinc. Adakah zinc ini alkali? Zinc ini adalah logam. Okey, jadi dia bukan alkali. Okey. Kalium permanganat pun bukan alkali. Okey. Kuprum kalium permanganat adalah sejenis garam manganat lah. Okey, dan kuprum oksida ini adalah sejenis base. Okey, jadi sebab tu jawapan dia ialah B. Walaupun kita tak nampak alkali, contohnya alkali yang biasa kita nampak adalah NaOH ataupun KOH, tapi kita jangan lupa ada juga yang base. Okey, logam oksida juga membentuk base ya, macam natrium oksida, kalium oksida. Okey, dia semua adalah alkali base. Okey. Okey. Soalan 11 ya. Mari kita lihat soalan 11. Raja menunjukkan susunan atom dalam gangsa. Gangsa ya, kita ada stannum, tin dan juga kuprum. Okey. Apakah fungsi atom stannum? Okey. Di sini kita dapat tahu ini adalah atom logam tulen. Okey, dan stannum ini adalah atom asing. Okey. So A untuk menambahkan ruang, salah. Dia bukan nak menambahkan ruang. Sebab memang dia dah tersusun dalam keadaan yang teratur. Untuk mencegah kuprum mengalami pengoksidaan pun tidak. Untuk menguatkan ikatan antara atom-atom kuprum pun tidak. D untuk mengurangkan lapisan atom-atom daripada menggelongsor dengan mudah, kerana apabila kita kenakan daya, dia susah nak bergerak kerana ada stannum dekat sini. Okey, jadi untuk mengurangkan lapisan atom-atom kuprum daripada menggelongsor. D jawapan dia ya. Okey, seterusnya soalan 12.
Darjah 4 menunjukkan formula struktur sebatian organik yang dihasilkan daripada etina. Ya. Okey, maksudnya daripada etina dia berubah menjadi struktur inilah. Okey. Jadi apakah nama tindak balas yang menghasilkan sebatian ini daripada etina? Jadi kita nampak dekat sini kita ada ikatan hidroksil di sini. Maksudnya dia tu telah menjadi alkohol. Okey, daripada etina dia telah menjadi etanol. Okey, maksudnya dia telah mengalami dekat penghidratan. Penghidratan dia tambah air. Okey, pendihidratan dia hilangkan air. Pengoksidaan dia tambahkan oksigen. Penghidrogenan dia tambahkan hidrogen. Jadi daripada etina kepada alkohol, apakah yang telah ditambahkan dekat sini? Air, ya, sebab dia daripada ikatan ganda 2 macam ni. Okey. Dan dia telah menambah H dengan OH, iaitu tambah air. Jawapan dia penghidratan. Okey. Soalan 13. Rajah menunjukkan suatu proses X. Okey, daripada ini dia membentuk sesuatu yang kita panggil berulang. Okey, jadi ini jelas menunjukkan polimer, ya. Jadi apakah proses X? Tentulah pempolimeran. Okey, bila kita nampak N dan dia N kali dia repeat. Okey. Soalan 14. Okey, soalan 14. Karbon 12 dan karbon 14 merupakan isotop. Apakah persamaan dia? Apakah persamaan dari segi isotopes? Okey, isotopes ni ada persamaan dia. Okey, yang pertama, bilangan proton. Adakah bilangan proton mereka sama? Betul, bilangan proton dia sama. Bilangan neutron dia yang berbeza. Okey, adakah sifat fizik dia sama? Sifat fizik dia tak sama, ya, tapi sifat kimia dia sama. Kerana sifat kimia bergantung kepada bilangan elektron. Jadi kalau bilangan proton dia sama, bilangan elektron dia pun sama. Jadi 1 dan 4, jawapannya ialah B. Seterusnya, soalan 15. Antara berikut yang manakah wujud sebagai gas monoatom? Okay, gas monoatom adalah gas yang terdiri daripada kumpulan 18. Okay, kerana dia sudah mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu oktet atau duplet. Okey, jadi kita tengok yang mana kumpulan 18. Klorin ni kumpulan 17. Oksigen ni kumpulan 16. Okey, klorin kita biasa tulis Cl2, O2. Hidrogen pun H2. Kalau argon kita tulis argon, Ar. So yang dua-dua ini menunjukkan dia diatom. Okey, jadi jawapannya ialah C, argon. Soalan 16. Antara garam berikut yang manakah menghasilkan logam oksida dan gas berwarna perang apabila dipanaskan dengan kuat? Okey, gas berwarna perang. Gas berwarna perang ini bermaksud dia adanya gas NO2. Okey, NO2 gas berwarna perang. Satu lagi gas berwarna perang adalah warna bromin. Okey, tetapi kita tengok sini, kuprum nitrat, magnesium sulfat, kuprum karbonat, natrium klorida, tak ada bromin. Jadi kita abaikan bromin. Jadi kita tengok yang ini akan terhasil apabila kita memanaskan garam nitrat. Yang mana satu nitrat? Nampak sini, ini adalah nitrat. Jadi yang lain semua salah lah. Jawapannya ialah A. Okey. Okey, soalan 17. Apakah bahan yang ditambahkan kepada kaca untuk menghasilkan kaca fotokromik? Okey, kalau kita ingat balik, apa itu kaca fotokromik? Kaca fotokromik adalah kaca yang dia akan berubah menjadi gelap apabila dikenakan cahaya. Okey, sebabnya adanya ion-ion argentum yang akan terhasil. Okey, argentum. Okey, fotokromik mestilah argentum. Okey, so kita nampak jawapan dekat sini tak ada yang argentum kecuali A. So jawapan dia ialah A, argentum klorida. Okey, soalan 18. Rajah menunjukkan formula struktur bagi asid etanoik. Antara berikut atom hidrogen yang manakah akan terlibat dengan tindak balas kimia?
Okey. Atom mana yang terlibat dalam tindak balas kimia, kita nak tengok adakah ini 1, 2, 3 dan 4 di sini. Okey, kalau kita nampak contohnya tindak balas asid etanoik untuk menghasilkan ester, ya, apa akan berlaku? Kita akan keluarkan hidrogen yang ini. Okey, kemudian kita akan combine, kita akan masukkan alkohol dekat sini. Dia C. Okey, jadi ini 4 di mana tindak balas akan berlaku. Jadi jawapannya ialah D. 18 jawapannya ialah D. Okey. So, next soalan 19. Apabila suatu bahan R ditambahkan kepada lateks, proses penggumpalan lateks menjadi perlahan. Apakah R? Okey, perlahan maksudnya dia mengelakkan lateks menggumpal. Lateks akan menggumpal dengan kehadiran asid. Asid dia akan menggumpal. Okey, jadi untuk mengelakkan penggumpalan kita tambahkan alkali. Elak gumpal. Okey, jadi bukan air, bukan etanol, asid untuk menggumpal. Untuk menjadikan dia perlahan, kita guna ammonia aqueous, iaitu alkali. Okey. Seterusnya, antara berikut bahan manakah mempunyai bilangan atom yang sama seperti 0.2 mol hidrogen? Okey, 0.2 mol hidrogen maksudnya bilangan atom. Kalau bilangan atom untuk hidrogen maksudnya 0.2 kali dengan 2 kerana ada 2 atom dekat sini. So kita ada 0.4 mol, ya. Okey. Jadi kita tengok jawapan yang satu ni 0.1 argon. 0.1 dia hanyalah satu atom. Jadi 0.1 sahaja. Okey, jadi bukan. Ini 0.2 kali dengan, ada berapa atom kat sini? 2 campur 1, 3. Jadi ini 0.6 pun bukan. Okey, 0.1 kali dengan sulfur trioksida. 3 campur 1, 4. Jadi ini adalah 0.4. Betul? Sama. Okey, yang ini 0.4 magnesium. Magnesium satu biji saja kan? Jadi 0.4. Betul? Sebab tu jawapannya ialah D, 3 dan 4. Okey? Sebab dia kata bilangan atom. Seterusnya, soalan 21. Jadual menunjukkan nombor proton bagi 4 unsur. Okey, antara pasangan berikut yang manakah membentuk sebatian tak terlarut dalam air? Okey, sebatian yang tak larut dalam air kita kena kenal pasti dulu. Kalau sebatian ionik dia larut dalam air. Sebatian yang tak larut dalam air adalah sebatian kovalent. Okey, jadi macam mana kita nak tahu sebatian kovalent? Sebatian kovalent adalah ikatan antara bukan logam dan juga dengan bukan logam. Okey, bukan logam dan juga dengan bukan logam. Okey, jadi kita kena kenal pasti dulu yang mana bukan logam dekat sini. Okey, dengan nombor proton kita tulis susunan elektron 2.1. Maksudnya ini kumpulan 1. Kumpulan 1 membawa maksud dia adalah logam. X adalah 2, 8, 3. Kumpulan 13 maksudnya ini pun logam. Okey, Y adalah 2, 4. Dan Z adalah 2, 8, 7. Jadi kedua-dua ni bukan logam. Ini pun bukan logam. Okey, jadi dia tanya W dan Z. W dan Z. W adalah logam, jadi dia akan membentuk ionik. X dan Z pun akan membentuk ionik. Y dan Z bukan logam, boleh. W dan Y. W dan Y. Logam juga ada, jadi ini pun ionik. Sebab tu jawapan dia ialah C. Kalau kita confuse, kita tak tahu sama ada logam ke bukan logam, kita kenal pasti jawapan dekat sini. Okey, ini logam ionik ke kovalent. Jadi kita tengok semua jawapan ni adalah ionik kecuali ni. Jadi inilah yang lain daripada ketiga-tiga ini. Sebab tu jawapan dia C. Okey. Seterusnya, soalan 22. Jadual menunjukkan dua tindak balas kimia P dan Q. Okey, dia bagi P asid dengan beta magnesium pada suhu bilik.
Ini 25 asid. Okey, nampak tak beza dia adalah pada kepekatan asid hidroklorik. Pernyataan yang manakah menjelaskan mengapa kadar tindak balas P lebih tinggi. Okey, jumlah luas permukaan bagi bahan. Jumlah luas permukaan ni adalah untuk saiz bahan. Okey, terdapat lebih banyak molekul bahan tindak balas per unit isi padu. Betul? Okey. Molekul tindak balas memberi tenaga kinetik yang tinggi. Ini berkaitan dengan suhu. Tenaga pengaktifan tindak balas yang lebih rendah ini lebih kepada mungkin. Jadi untuk kepekatan terdapat lebih banyak bahan tindak balas per unit isi padu. Okey. Soalan 23. Raja menunjukkan mekanisme pengaratan besi. Okey, tindak balas manakah yang berlaku di anode? Okey. Di anode, apa yang akan berlaku di anode ialah ferrum ini, logam besi ini, okey, dia akan mula mengion daripada Fe akan menjadi Fe2 tambah dulu. Okey, tambah 2 elektron. Okey, kerana anode adalah negatif. Okey. Ini akan berlaku di positif, terminal positif. Hidrogen tak terlibat dekat sini. Ferrum 3 belum lagi. Jadi jawapannya ialah A. Okey. A. Ferrum akan menjadi ferrum 2 tambah dengan mendermakan elektron. Okey. Okey. Soalan 24. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara Ca2 tambah dengan SO4 2 negatif. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang persamaan ini? Okey, kita nampak dia negatif dekat sini. 56 kJ haba diserap. Salahlah, kerana haba sebenarnya dibebaskan kerana ada nilai negatif dekat sini. Ya. B, haba dibebaskan ke persekitaran. Betul. Tindak balas adalah endo. Salahlah, dia bukan endo, dia adalah exothermic. Okey. Suhu persekitaran berkurang. Salahlah, kerana apabila haba dibebaskan, suhu meningkat. Okey, sebab tu jawapannya ialah B. Seterusnya, soalan 25. Maklumat berikut adalah mengenai sejenis ubat, okey, melegakan sakit, bersifat asid, menyebabkan ulcer perut. Okey, kalau melegakan sakit maksudnya kita dah tahu dia adalah analgesik. Okey, analgesik contohnya seperti paracetamol. Okey, tetapi tak ada paracetamol dekat sini. Okey, kodin pun analgesik juga tapi lebih kepada dia ubat batuk. Okey, antibiotik bukan, clozapine bukan, aspirin kerana dia bersifat asid. Okey, tak sesuai untuk kanak-kanak kita akan beri dia paracetamol. Okey. Seterusnya. Okey, dalam satu tindak balas kimia didapati 2.16 gram magnesium telah bertindak balas lengkap dengan 0.8 gram nitrogen. Apakah formula empirik? Okey, formula empirik perlulah kita gunakan magnesium, nitrogen. Okey, pertama sekali kita letakkan jisim dia dulu ya. Jisim dia dulu. Okey, so yang ini adalah 2.16. Ini adalah 0.84. Kemudian kita cari bilangan mol. 2.16 bahagi dengan 24. 0.84 bahagi dengan 14. Okey. So, ambil kalkulator. Tekan 2.16 bahagi 24. Kita dapat 0.09. 0.84 bahagi 14. Kita dapat 0.06. Jadi kita cari nisbah. Okey, nisbah kita pilih yang mana lebih kecil. 0.6 ni lebih kecil. Jadi kita bahagikan kedua-duanya dengan 0.06. Okey. So ini kita akan dapat 1. 0.09 bahagi 0.06 kita dapat 1.5. Bila dapat 1.5 kita darab bagi dia jadi nombor bulat. Darab dengan 2. Ini pun darab dengan 2. So ini jadi 3, ini jadi 2. Jadi Mg3N2. Mana satu Mg3N2? D jawapan dia. Okey. Okey. Soalan 27. Tindak balas antara logam zinc dan asid hidroklorik menghasilkan garam zinc klorida dan juga gas hidrogen.
Okey, apakah jisim logam zinc yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik berlebihan untuk mendapatkan 2.72 gram zinc klorida? Okey, kita buat dulu persamaan kimia. Zinc campur dengan HCl, kita dapat ZnCl2 campur hidrogen gas. Okey, kemudian kita seimbangkan. Kemudian dia tanya berapakah logam zinc. Okey, dengan yang ni 2.72. Jadi kita mula dengan yang ni dulu sebab kita ada jisim dia. Okey, jadi cari mol dulu. Mol zinc klorida 2.72 bahagi dengan RMM dia 65 campur 2 kali 35.5. Okey, cari dulu bilangan mol ini. Okey. Maksudnya ini 2.72 bahagi dengan 136. Jadi 2.72 bahagi 136 kita dapat 0.02. Kemudian kita nampak ini 1 mol, ini pun 1 mol. Okey. Jadi 1 mol zinc menghasilkan 1 mol zinc klorida. Kalau ini 0.02 mol, ini pun 0.02 mol. Okey. Jadi mol dia 0.02 sama dengan jisim yang kita nak cari bahagi dengan JMR dia 65. Jadi 0.02 kali dengan 65 kita dapat 1.3 gram. Jawapannya ialah B. Okey. Okey. Soalan 28. Seorang pelajar memperolehi 0.05 mol magnesium nitrat melalui tindak balas antara pita magnesium berlebihan dengan asid nitrit. Tindak balas yang diwakili dengan persamaan. Ini dia bagi persamaan. Apakah kemolaran asid nitrit yang digunakan? Okey. Apa yang diberi dulu kepada kita? Dia bagi kita ini 0.05 dan ini dia bagi isi padu dia 50 cm padu. Jadi kita bandingkan dulu 0.05 mol. Okey, kita gunakan, tapi kita tengok dulu daripada persamaannya. Daripada persamaan ini 1 mol magnesium kita guna 2 mol HNO3. Kalau ini 0.05, kalau ini darab dengan 2 kan, jadi 0.05 kali dengan 2, 0.1 mol. Okey, 0.1 mol. Jadi mol ni adalah kita nak cari, kita gunakan formula ini. Okey, mol dia 0.1, kemolaran yang kita nak cari, volume dia, isi padu dia 50 bahagi dengan 1000. Jadi M kita berapa? Kita ambil 0.1 kali dengan 1000 dulu. Okey, kemudian bahagi dengan 50. Jadi kita akan dapat jawapan 2.0 mol per dm padu. Jawapannya ialah C. Okey. 29. Raja menunjukkan penyediaan plumbum klorida. Okey. Berapakah kepekatan larutan natrium klorida yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan larutan plumbum nitrat? Okey. Kita tengok dulu persamaan dia ya. PbNO3 campur NaCl. Kita dapat PbCl2 campur NaNO3. 2 di sini, 2 di sini. Okey, untuk kita seimbangkan dia. Kemudian dia beri kepada kita plumbum nitrat 50, kemolaran dia 1.0. Yang ini 50, kemolaran dia berapa? Okey. Jadi kita boleh cari dulu bilangan mol yang ini. Mol ialah sama mv per 1000. 50 kali dengan 1 bahagi 1000. Jadi ini kita dapat 50 kali 1 bahagi 1000, kita dapat 0.05 mol. Okey. Tapi kita nampak nisbah dia ini 1 mol. Ini 2 mol. Kalau ini 1 Pb 1 mol. Okey, ini 2 mol. Jadi ini plumbum nitrat adalah 0.05 mol.
Ni akan menghasilkan 0.05 kali dengan 2. Jadi kali dengan 2 kita dapat 0.1 mol. Okey, 0.1 mol. Jadi gunakan balik the formula MV per 1000 untuk cari natrium klorida punya kepekatan. Okey, iaitu 0.1 M, kita pakai 50 kan? Okey, bahagi dengan 1000. Jadi 0.1 kali dengan 1000 bahagi dengan 50. Kita dapat jawapan 2.0, iaitu D jawapan dia. Okey. Baik. Soalan 30. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas. Apakah kadar tindak balas purata daripada 60 saat ke 150 saat? Jadi 60 saat di sini, 150 saat di sini. Jadi apa kita nak buat untuk mencari kadar tindak balas purata? Kita ambil isi padu, perbezaan isi padu ni ya, iaitu 42 kita tolak dengan isi padu pada saat ke 60 iaitu 30, kita bahagi dengan 150, kita tengok perbezaan dari segi isi padu dan juga masa. Okey, jadi 42 tolak 30, kita akan dapat 12 bahagi 150 tolak 60, kita dapat 90. Okey, jadi 12 bahagi 90, kita dapat 0.133 cm padu S negatif 1. Jawapannya ialah B. Okey. Soalan 31. 0.2 mol serbuk zinc bertindak balas dengan asid nitrik cair berlebihan. Selepas 5 minit, 0.05 mol zinc tertinggal sebagai baki. Apakah kadar tindak balas purata keseluruhan? Okey, zinc bertindak balas dengan asid nitrik cair untuk menghasilkan zinc nitrat campur hidrogen gas. Okey, kita seimbangkan dekat sini. Okey, tak perlu kita tengok jauh kerana dia telah beri kita bilangan mol. Okey, 0.2 dia guna, tetapi yang baki adalah 0.05. Jadi berapa yang telah digunakan? Yang kita guna kita tolaklah. Okey, 0.2 tolak dengan 0.05. Okey, jadi kita telah menggunakan 0.15. Okey, kalau dah guna 1.5, kita nak cari kadar tindak balas purata dalam gram per minit ya. Tengok semua jawapan dalam gram per minit. Jadi kita tahu mol adalah Gsim bahagi JAR. Okey, JAR ya. Jadi mol kita 0.15 sama dengan Gsim lah kita nak cari bahagi dengan JAR untuk zinc adalah 65. Jadi Gsim yang telah digunakan ialah 0.15 kali 65, kita dapat 9.75, kita bahagi dengan 5 minit. Okey, kerana 5 minit adalah masa. Jadi jawapannya ialah 1.95 gram per minit. Okey, jawapan dia 1.95 gram per minit. Okey, tak perlu tukar minit kepada saat kerana semua jawapan dalam minit. Okey. Soalan 32. Okay. Rajah menunjukkan jisim molekul relatif dan haba pembakaran bagi 4 jenis bahan api. Dari segi nilai bahan api, bahan manakah paling baik? Okay, untuk menentukan nilai bahan api mudah saja. Kita ambil nilai 520 untuk K ya. 520 kita bahagi dengan 16. Okay, L 940 kita bahagi dengan JMR dia 28. Okay, M 1680 bahagi dengan 46 dan N akhir sekali 2250 kita bahagi dengan 72. Jadi kita akan dapat, okey, yang pertama 520 bahagi dengan 16 kita dapat 32.5. Okey, L pula 940 bahagi 28 kita dapat 33.57. Okey, kemudian 1680 bahagi 46 kita dapat 36.52. Dan akhir sekali 2250 bahagi 72 kita akan dapat 31.25. Jadi kita nampak nilai bahan api yang paling banyak adalah M. Jadi jawapannya ialah MC.
Soalan 33. Siri homolog manakah mempunyai formula ARM CnH2n campur 1 COOO CM CH2m campur 1, di mana N adalah 012 dan M adalah 123. Okey, bila ada dua jenis N dengan M, dia bukan alkohol. Okey. Alkohol adalah CnH2n campur 1 OH. Karboksilik dia ada COOH. Ester inilah sebab ada dua bahagian. Satu bahagian daripada alkohol, satu lagi bahagian daripada asid karboksilik. Jadi jawapannya ialah ester. Okey. Soalan 34. Rajang menunjukkan struktur bagi monomer. Okey, kita nampak dekat sini dia ada ikatan ganda dua dekat sini. Yang manakah formula struktur bagi polimer yang terbentuk? Okey, kita nampak ada 3 karbon ya. Jadi tengok jawapan A hanya ada 2 karbon kita pangkah. Yang ini ada klorin kat sini. Ini tak ada klorin pun. Okey, jadi B dah salah. Okey, ada 3 karbon. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. So jawapan dia ialah C. Soalan 35. Rajang menunjukkan ikatan yang terbentuk dalam air. Okey, jadi kita nampak ikatan antara air ni. Ini satu molekul air. Ini satu molekul air. Dan ini satu molekul air. Okey, jadi dia digabungkan dengan ikatan ini. Apa nama ikatan ni? Okey, kalau dah nama hidrogen dengan oksigen, hidrogen dengan fluorine, hidrogen dengan oksigen, hidrogen dengan nitrogen. Ini kita namakan dia ikatan hidrogen. Okey. Soalan 36. Rajang menunjukkan formula struktur bagi sebatian yang digunakan sebagai perisai pisang tiruan. Okey. Jadi bila kita dapat ini sebenarnya adalah struktur ester ya. Okey, jadi kita nak kena bahagikan dua. Satu bahagian adalah bahagian asid karboksilik dan satu bahagian adalah alkohol. Okey, alkohol. Mana kita tahu dia asid karboksilik sebab ni C double bond O. Jadi kita kira sini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. Jadi asid dia adalah asid butanoik. Butanoik, asid butanoik. Ini betul, ini salah, ini salah. Ini betul lah. Okay, sama ada A atau C. Kemudian kita tengok pula bahagian alkohol dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maksudnya dia adalah pentanol. Okey, jadi pentanol ini salah. Pentanol jawapannya ialah C. Okey, kita bahagikan dulu. Yang ada ikatan C, ikatan ganda 2C dengan O, ini bahagian asid karboksilik. Yang mana di other side adalah alkohol. Jadi kita kira bilangan karbon, kita dah tahu. Soalan 37. Jadual menunjukkan pemerhatian untuk ujian-ujian dilakukan dalam larutan yang mengandungi cation W. Okey, cation W. Apakah cation W? Okey, kalau kita tengok sini kita letak amonium aqueous pun mendakkan putih terbentuk. Larutan natrium klorida pun mendakkan putih terbentuk. Asid sulfurik pun mendakkan putih terbentuk. Okey, kalau amonium aqueous kita akan dapat kalau zinc, okay, zinc klorid, kalau garam itu mengandungi cation zinc, maka dekat sini kita akan dapat zinc klorida iaitu cair. Jadi kita tak akan nampak mendakkan putih. Jadi zinc salah. Aluminium pun sama. Okey, dan magnesium pun sama. Jadi jawapan dia dekat sini adalah B kerana cation plumbum lah yang akan kebanyakannya dia adalah garam tidak larut. Okey, garam tidak larut dan hanya PB nitrat sahaja garam larut. Okey. Soalan 38. Rajang menunjukkan pemerhatian eksperimen untuk mengkaji kesan logam ke atas pengaratan besi. Okey, jadi kita nampak dekat sini tompok merah jambu terhasil. Bila tompok merah jambu terhasil, maksudnya besi terselamat. Okey, maksudnya X lebih elektropositif daripada ferrum. Okey, dan di bawah ini pula kita nampak ada tompok biru. Bila ada tompok biru maksudnya F telah berkarat. Jadi Fe telah berkarat. Jadi Fa lebih elektropositif daripada Y. Okey, berdasarkan pemerhatian susun logam X Y mengikut tertib menaik. Okey, tertib menaik maksudnya yang mana daripada kurang elektropositif kepada lebih elektropositif. Jadi Y Fe X. Okey, Y Fe X. B jawapan dia. Soalan 39. Rajang menunjukkan dua proses melibatkan sebatian
W. Okay, kita nampak sebatian W dan kita ada sebatian U. Tapi kita nampak sini U melunturkan warna bromin. Yang mana boleh melunturkan warna bromin adalah alkin. Okay, daripada ini kita nampak sebatian V pula. V adalah karboksilik. Jadi ini adalah asid karboksilik. Okay, jadi tengah-tengah ni sudah tentulah dia adalah alkohol. Kerana alkohol satu proses kita boleh menjalankan mengeluarkan air. Di pengdehidratan kita dapat sebatian U dan pengoksidaan kita boleh dapat asid karboksilik. Jadi A adalah alkin, B adalah alkana, C adalah asid karboksilik, D jawapan dia ialah alkohol. Okay. Soalan 40. Persamaan berikut menunjukkan pembakaran propana dalam oksigen berlebihan, okay, dan diberikan delta H. Apakah jisim propana yang perlu dibakar untuk menghasilkan 888 kilojoule haba? Jadi nilai 888 ni adalah Q. Q adalah MC theta. Okay, dan delta H adalah Q bahagi dengan N. Okay, jadi kita ada delta H 2220 sama dengan Q adalah 888 bilangan N. Kita cari dulu bilangan mol. Jadi N di sini ialah 888 bahagi 2220. Okey, 888 bahagi 2220. Nilai bilangan mol dia adalah 0.4. Okey, jadi kita nak cari jisim, kita carilah jisim mol sama dengan jisim bahagi JMR. Okey, mol dia 0.4 sama dengan jisim lah kita nak cari. Okey, jadi C3 tambah 8 kali dengan 1. Okey, kita cari dulu JMR dia. JMR dia adalah 44. Jadi 0.4 kali dengan 44 dapatlah jisim dia kali 44. Jawapan dia ialah C, 17.6 gram. Okey, 17.6 gram.